يا الله 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 يا يا الله 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 يا يا الله 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 يا يا الله 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 يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون waj'alni khairan mimma yadhunnun. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita menambahkan keyakinan kita kepada agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan lepas kita membicarakan secara ringkas pengenalan hukum-hukum syariat, hukum-hukum jenayah yang ada di dalam agama kita. Antaranya kita cerita, kita bincang berkaitan dengan hudud, qisas dan juga ta'zir. Jadi untuk pada pagi ini kita akan sambung tajuk yang seterusnya, iaitu tujuan syarak mengqanunkan hukuman hudud
qisas dan juga ta'zir. Maqasidus syariah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukuman hudud, qisas dan juga ta'zir. Hukuman hudud, qisas, diat dan ta'zir diperuntukkan dalam qanun jenayah syariah adalah bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan Islam, perundangan syarak yang tertakluk di bawahnya 5 perkara. Ada 5 perkara kenapa hudud, qisas, diat dan juga ta'zir ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam, khususnya kepada pemerintah. Yang pertama, menjaga agama. Kita panggil hifzuddin. Yang pertama kerana nak jaga agama, iaitu menjaga akidah orang-orang Islam supaya tidak terpesong akidah mereka itu dari akidah yang sebenar, iaitu tidak menjadi orang yang murtad yang wajib dijatuhkan hukuman bunuh ke atas mereka yang murtad itu. Jika mereka enggan bertaubat setelah mereka disuruh bertaubat lebih dahulu sebelum mereka dibunuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man badala dinahu faqtuluh atau kama qala. Sesiapa yang menukar agamanya, maka iaitu murtad, maka bunuhlah dia. Itu sebab yang pertama, kerana nak jaga agama, nak jaga akidah orang Islam, nak jaga akidah umat Islam supaya mereka tidak lari dan juga terpesong daripada akidah Islam yang sebenar. Sekiranya penguatkuasaan bunuh ke atas orang-orang murtad ini tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, nescaya ramai di kalangan orang-orang Islam dia akan sewenang-wenangnya keluar daripada agama. Sewenang-wenangnya mereka akan menukar agama mengikut selera mereka. Sebab itu Islam jaga sungguh agama ni supaya orang Islam ni mengikut ataupun menganut ajaran Islam yang sebenar, mengikut orang panggil akidah yang sebenar, tidak terlibat dengan ajaran-ajaran sesat, tidak terlibat dengan orang panggil penyelewengan yang ada di dalam agama. Kerana agama ataupun akidah itu adalah asas kepada perkara-perkara yang lain. Cuba kita bayangkan, sekiranya hukuman murtad bunuh ni tidak dilaksanakan, wal'iyadzu billahi min zalik, nescaya ramalah di kalangan orang-orang Islam pada hari ini akan suka untuk tukar agama mereka. Kita duduk di Kelantan ni, kita tak berasa sangat orang-orang murtad ni, orang nak murtad, orang nak keluar daripada agama ni, kita tak berasa sangat. Sebab tempat kita Kelantan ni adalah tempat orang yang kuat agama. Orang yang kuat agama, pondok ada, sekolah harap ada, tok guru pondok ada, alhamdulillah. Tapi cuba kita tengok bagaimana di bandar-bandar utama dalam negara kita, Kuala Lumpur khususnya, kita lihat bagaimana murtad ini sudah menjadi perkara biasa. Sampai satu tahap kita boleh tengok dalam Facebook, kita boleh tengok dalam internet, ada page yang memberi, orang panggil memberi kesedaran lah bagi orang-orang Islam ni, bagi mereka untuk keluar daripada agama. Lebih-lebih lagi anak-anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik,
terpengaruh dengan benda-benda yang dia suka mikir dengan akal. Dia tidak berpegang dengan akidah, tak pegang dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, tidak. Dia fikir logik semata-mata, menyebabkan mereka ni boleh keluar daripada Islam, istihar daripada Islam ni secara terang-terangan. Pengalaman ambo pergi ke satu klinik di Kota Baru. Kebetulan anak ambo hak nombor 2 ni demam. Bila kita jumpa dengan doktor ni doktor lelaki, kita buat dengan dia, bila-bila dia cek anak kita kecek dengan dia, kita buat dengan dia, tubiklah masalah budak-budak muda. Disebut ada di kalangan budak-budak muda ni, anak-anak muda pergi klinik dia untuk berobat sakit Islam. Bila dia cek, dia selok lengan ataupun baju budak tadi, dia nampak ada tanda salib. Tanda salib pak dahak di tangan dia. Tak ingat tangan kanan ke tangan kiri. Kejut dia. Budak Melayu kita sudah ada tanda salib di lengan. Ni Kelantan ni. Pernah juga dia cerita kamu budak jatuh juga. Cek sakit, cek demam, dia ternampak rantai salib pakai ditekuk. Rantai salib pakai tekuk budak-budak kita. Sebab apa? Sebab budak-budak muda ni dia akses dengan internet ni cepat. Dia boleh buka page ni, dia boleh buka website ni, dia boleh tengok situ, dia tengok sini, cepat. Maka dunia tanpa sempadan pada hari ni menyebabkan kalau anak-anak muda, cucu-cucu kita ni tak cara ke agama, tak cara ke akidah, wal'iyazu billahi min zalik, kita bimbang takut dia terikut dengan aliran-aliran dan juga orang panggil ajaran-ajaran yang boleh menyesatkan mereka daripada berpegang dengan ajaran yang sebenar. Sebab tu Allah Ta'ala kata orang yang murtad mu kena bunuh. Man badala dinahu faqtuluh, mu kena bunuh. Setelah diminta untuk bertaubat selama 3 hari, tak sah juga kembali kepada Islam, maka kamu kena bunuh dia. Tu pentingnya kita jaga agama, pentingnya kita jaga akidah dengan kita menanamkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita dan juga kepada masyarakat kita. Yang kedua, menjaga nyawa, iaitu menjaga jiwa seseorang dari dibunuh, termasuk juga menjaga anggota tubuh badan seseorang, iaitu memberi seseorang manusia hak hidup dan selamat anggota tubuh badan mereka dari dicederakan dan dirosakkan, di mana mereka yang membunuh manusia atau mencederakan anggota tubuh badan mereka itu dengan sengaja wajib dijatuhkan hukuman qisas ataupun diat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga nyawa, jaga diri, jaga nyawa, kerana manusia ini mempunyai nilai yang besar terhadap diri masing-masing. Tak kira
orang bukan Islam ke, orang Islam ke, nilai hidup dia ni ataupun tubuh badan dia ni besar. Sebagaimana disebut pada bulan lepas, nilai manusia ni 100 ekor unta. Nilai kita ni 100 ekor unta. Begitu juga dengan anggota-anggota yang ada di tubuh badan kita. Jari, kuku, kelopak mata, kaki, perut dan juga sebagainya sudah dinilai oleh agama kita, oleh syarak kita, berapa nilaian dia. Tak boleh orang mari suka-suka kerak jari kita. Tak boleh suka-suka mari cabut kuku kita. Ataupun orang panggil tojok mata kita. Wal'iyazubillah. Tak boleh. Kerana nilai yang ada kepada manusia ini cukup tinggi. Hatta kepada orang bukan Islam sekalipun. Jangan pula kerana dia ni bukan Islam, dia tak perlu agama Islam, kita boleh pergi gocoh dia, kita boleh pergi sepak dia, kita boleh kerak kaki dia. Tak boleh. Islam melarang sekeras-kerasnya perbuatan tersebut, kecuali perang. Hak perang ni tak apalah. Kecuali perang, hak tu lain, hak tu kita tak kira. Tapi dalam keadaan biasa tak boleh. Nak ayatnya jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, jaga tubuh badan kita, jaga nyawa kita. Cukup bernilai. Kerana nyawa kita dan anggota tubuh badan kita ni tak ada spare part. Carilah kedai mana-mana pun, nak beli tangan tak ada, nak cari kaki tak ada. Sebab itu Allah jadikan manusia, Allah Ta'ala tetapkan hukum supaya manusia ni dapat hidup dengan aman di kalangan manusia. Tak boleh bunuh orang yang tak bersalah, tak boleh. Sebagaimana bulan lepas juga amo cerita, boleh rujuk balik berkaitan dengan orang panggil peristiwa ataupun kemalangan jalan raya. Bagaimana ganti rugi kepada 3 orang tak ada. Tu boleh rujuk balik dalam kuliah-kuliah yang terdahulu. Nak rayaknya, jaga nyawa ni adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita, walaupun kepada orang bukan Islam. Yang ketiga, menjaga akal fikiran. Jaga akal fikiran kita. Menjaga akal fikiran manusia dari kerosakan disebabkan minum arak atau minuman-minuman yang memabukkan, di mana mereka yang meminum arak itu wajib dijatuhkan hukuman sebab tidak lebih daripada 80 kali sebatan dan tidak kurang daripada 40 kali sebatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakar 40 wa Umaru 80 wa kullun sunnatun wa hadza ahabbu ilayya atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebat orang yang minum arak sebanyak 40 kali sebatan. Dan Sayyidina Abu Bakar telah menyebab sebanyak 40 kali sebatan juga. Dan Sayyidina Umar menyebab sebanyak 80 kali sebatan. Semuanya itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang lebih aku sukai. Syarak kata orang mabuk, tak kira lah minum arak ke ataupun meminum minuman yang memabukkan, kalau disabitkan kesalahan, dia kena sebab sebanyak 80 kali sebatan, tidak kurang daripada 40 kali sebatan. Dan kita kena ingat, dalam syarak kita, sebatan-sebatan rotan ni tak sama dengan rotan yang ada dalam undang-undang sivil.
Kita boleh rujuk dalam YouTube bagaimana demonstrasi sebab undang-undang sivil ke atas pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan. Kita tengok bagaimana pertama hotel dia tu besar. Yang kedua, dia sebab pesalah-pesalah, contohnya lelaki tu dengan maaf di atas kawasan punggung. Atas punggung tu berkali-kali di tempat yang sama. Kalau 30 kali sebatai kak, 30 kali sebatai di atas punggung yang sama. Bukannya atas sikit, bukannya bawah sikit. Yang ketiga, hayunan hotel dia tu tidak mengikut syarat. Yang keempat, tidak menutup aurat. Kalau kita tengok dalam YouTube, dengan maaf nak sebut, dia lanjut bogel, dia buka punggung je. Boleh tengok. Ni sebatan sivil. Tetapi sebatan syariah, hotel tu hotel kecil. Hotel hak kita pegang. Walau nak hotel anak kita hak ngaji Quran tu. Hak kecil tu, hak tu hotel syarak. Yang kedua, hayunan pula dia tidak boleh nampak ketiak. Tak boleh nampak ketiak. Yang ketiga, dalam keadaan menutup aurat. Berapa kali? 80 kali. Oh, kita bunyi 80 kali. Kalau kita fikir 80 kali dengan hotel sivil, memang mati kau itu. Memang mati. Ada sahabat hamba, abang dia ni tukar orang panggil hijau di penjara. Dia cerita, dia kata, kalau ustaz nak tahu kak, kalulah pesalah yang disabitkan kesalahan dan dia disebab sebanyak 6 kali sebatan. Dia kata dengan sebatan sivil, kalau kena korang jatuh, dia kata dengan maaf ustaz, mati pucuk. Hak 3 kali kena atas punggung apa tu, mati pucuk ustaz. Dia royak kamu. Oh, kalau ni kak, kalau 30 kali sebatan kak, Allahu Akbar. Tak tahulah. Sebab tu kita tengok dalam YouTube, bila dia rotel pesalah di punggung tu kak, tak boleh nak tidur. Penuh dengan darah. Orang panggil cabut kulit-kulit. Tapi Islam tak lagu tu. Hukumnya rotel ke, hukumnya sebab hak ada dalam Islam ni, dia tidak menyakitkan tubuh. Dia tidak memberi mudarat kepada tubuh. Dia hanya menggerungkan orang ataupun menggerungkan pesalah. Kalau 80 kali sebatan, dia buat kena peh gitu je. Tapi buat di khalayak ramai supaya orang malu, orang ambil pengajaran daripada apa yang dia lakukan dalam keadaan menutup aurat. Kalau orang tina pula, kalau dia mengandung, maka dia kena beranak dulu. Beranak dulu, habis iddah dulu, habis period dulu, barulah mahkamah akan sebab. Kalulah orang tua berlaku pada zaman Nabi, dia tua dah, warga mah lah, orang panggil 7 series. Dia berzina dan dia disabitkan kesalahan berzina. Memang dia berzina lah, dengan saksinya, dengan bergapo. Sahabat Nabi mari jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, kalau kita sebab 80 kali sebatan ni, 100 kali sebatan ni, mati pocik ni, dia kata. Gitulah lebih kurang. Mati pocik ni. Nabi kata gini, mu ambil sebekah kayu. Mu ambil sebekah kayu. Kayu tu ada 100 kali pucuk, ada 100 pucuk, ada 100 kayu. Mu buat sebekah, lepas tu mu sekali katok je, kira 100 tu. Tak perlu katok so-so-so-dok. Sebekah kayu tu ada 100 kali, ada 100 butir. Maka mu sebab atas dia ni sekali je, memadai
Dengan sekali, kerana 100 tu sudah ada dalam satu pukulan. Nak royaknya, undang-undang Islam ni, dia nak mengajar manusia, nak mendidik manusia supaya tidak buat perkara-perkara maksiat, supaya tidak buat perkara-perkara buruk dan juga jahat, dan tidak akan mencederakan kulit, tidak akan memberi mudarat kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, menjaga keturunan, menjaga seseorang manusia dari melakukan penzinaan, supaya nasab keturunannya, perwalian dan pewarisnya atas anak-anak yang lahir hasil dari persetubuhan haram itu tidak rosak, di mana mereka yang melakukan penzinaan itu wajib dijatuhkan hukuman sebat dan juga rejam, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud. Yang ketiga apa? Jaga keturunan. Jaga keturunan supaya tidak berlakunya penzinaan, berzina sana sini. Nak jaga benda lagu tu supaya persetubuhan secara bebas ataupun seks bebas tidak berlaku. Kalau berlaku, wal'iyadzubillahi min zalik, sebagaimana statistik dalam negara kita pada hari ini, kita boleh rujuk, kita boleh tengok berapa sehari anak luar nikah lahir, berapa sehari kes buang bayi berlaku dalam negara kita, termasuk dalam negeri kita. Berapa boleh tengok, boleh rujuk, nak royaknya tinggi. Kes pembuangan bayi dan kes orang panggil lahir anak luar nikah ni adalah tinggi. Kita boleh tengok statistik yang dikeluarkan oleh kementerian. Hak tu hak daftar dengan kementerian. Kalau hak tidak daftar, hak duduk dalam tu sapoh, hak duduk dalam lokal, hak hanyut dalam laut, hak dalam sungai, kita tak tahu. Dan kita rasa gerung dengan pergaulan bebas yang ada di kalangan anak-anak muda. Tak kira lah Kelantan ko negeri mana-mana ko, bebas. Jatuh tina duk gendong dengan mutu. Bukan mahram tu. Gi mari. Kita sebagai, maaf lah, kita sebagai orang tua ni, adakah kita tengok budak-budak naik motor gendong jatuh tina tak pakai tudung, luar ketak? Adakah kita nak tengok lagu tu? Sedangkan kita mampu untuk cegah, sedangkan kita mampu untuk royak. Kita kena, ni anak kahwin ni aku nak pergi rumah, nak royak. Warna kahwin apa anak demo, duk gendong dengan jatuh mana tak tahu, tak pakai tudung. Kita mampu buat, kita mampu cegah. Kenapa kita tidak bertindak seperti itu? Kerana benda tu cukup-cukup penting. Gendong jatuh tina, duk kedai kopi semeja, ni benda-benda yang kalau kita lock budak-budak ni, kalau orang tua tak marah, dia kata tak apa. Ayah dia tak marah, mak dia tak marah, bapa kita nak marah? Sudah. Ambo ni cikgu, ambo ni guru, kita mengajar di sekolah, dia kita tahulah benda-benda lagu ni. Walaupun dia tak jumpa, walaupun dia tidak nampak tubik berdua-dua tapi dia guna aplikasi-aplikasi hak pelik-pelik hak ada dalam telefon. Kita mak ayah ni tak ada pitah, kita mak ayah ni tak reti nak buka telefon dia pun kita tak reti. Password telefon anak kita tak tahu. Ada berlaku satu kes, ni kes betul. Anak dia ni Masya Allah Subhanallah, perempuan juru sangat. Tiap-tiap malam tak tengok TV.
Mak ayah duk tengok TV, anak dia tak tengok TV, masuk bilik. Masuk pun tak masuk saja, dia bawa telefon masuk dalam bilik. Berlaku satu malam, ada lelaki yang pecah masuk ke dalam rumah dia melalui nela rumah, nela bilik rumah, nela bilik anak tina dia. Berigak dengan orang kampung tengah malam. Mak ayah ni gak curi lah. Mak ayah kata orang curi dah sebab masuk kok nela bilik anak dia. Bila siasat apa? Anak dia janji dah dengan jatuh tu dalam aplikasi tu, mau masuk kok nela rumah aku, kita berzina dalam rumah aku. Ni cerita betul, berlaku di Kelantan. Dia pakat dah, mari pukul 1 kau mari pukul 2, aku buka nela. Dia dari mana? Dalam WhatsApp, dalam orang panggil Instagram, dalam TikTok, dalam WeChat, macam-macam lagi. Aplikasi-aplikasi hok ada dalam telefon, hok kita tak ada nak pita. Hamba royak ke ibu bapa hok mari sekolah hamba. Bila pelajar-pelajar ni berigak berkaitan dengan telefon dan juga sebagainya, hamba wi kata mudah ya. Pakcik, makcik, kak, abe, kalau telefon anak tu ada password, ada orang panggil tak boleh nak buka lagu tu, kak kena beringat, mesti ada barang-barang pelik dalam tu. Amo sipil lagu tu ya. Kalau kita minta telefon anak kita ada password, tu ada barang-barang tak comel, ada barang-barang tak betul dalam telefon anak-anak kita. Amo lagu tu ya. Sebab anak hok juru, dia tak akan buat password dalam telefon dia. Buat apa nak buat password? Tapi bila kita minta, ada password. Tu dia ada barang-barang, ada benda-benda, ada perbualan learning, dia panggil perbualan set. Perbualan set, buat set dalam telefon. Banyaklah aplikasi-aplikasi yang ada dalam telefon yang memeningkan kita. Sebab tu kita kena berjaga-jaga dengan mukaddimah zina. Berjaga-jaga dengan mukaddimah zina, telefon dan aplikasi dalam telefon. Kena cek molek anak kita, hak jatuh ke, hak tina ke, cucu-cucu kita, supaya tidak berlakunya penzinaan. Dan akhir sekali, ambil masa sikit, menjaga harta benda. Menjaga harta benda manusia dari dicuri dan dirompok dengan menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri dan menjatuhkan hukuman mati atau potong tangan dan kaki kedua-duanya sekali atau dibuang negeri ke atas perampok. Hukuman ini tertakluk kepada cara rompakan itu dilakukan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang akhir sekali, kenapa Allah Ta'ala mensyariatkan undang-undang Islam? Yang kelima, nak jaga harta benda kita, supaya orang tak boleh ambil sewenang-wenangnya. Orang masuk rumah kita, ambil harta kita, ambil orang panggil kakamah kita, tak boleh. Nak jaga benda tu lah, supaya tidak berlakunya kecurian, supaya tidak berlakunya orang panggil gapo, perompakan ke atas rumah-rumah kita. Sebab itu tujuan syarak ataupun maqasidus syariah ini nak jaga 5 perkara tadi, ataupun dalam bahasa mudah dia panggil maqasidus syariah, iaitu nak jaga kuliyatul khams, nak jaga 5 perkara tadi: agama, diri, harta benda, akal fikiran dan juga sebagainya tadi. Itulah tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan undang-undang Islam ke atas pemerintah, ke atas pemimpin, supaya nak jaga 5 perkara tadi. Bila pemimpin dan juga pemerintah melaksanakan undang-undang syariat
Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah jenayah-jenayah tidak akan berlaku, masalah-masalah, gejala-gejala saksiah, gejala-gejala sosial tidak akan berlaku. Kerana apa? Kerana undang-undang hak yang kita buat mengikut apa yang telah ditetapkan oleh agama kita, oleh syarak kita. Rasa cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keyakinan kepada kita, kok mana-mana pun undang-undang Islam lah undang-undang yang terbaik, undang-undang Islam lah undang-undang yang terbaik yang dapat mengatasi masalah manusia yang ada di atas muka dunia pada hari ini. Aqulu qali hadza wa sallallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.